Tak bunyi, tak sah tak sah. Ustazah, dulu muda-muda nak murid kan, ada dua robot, mampu ke serupa je. Kak Syah, Kak Syah cuba alihkan sikit. Apa dia? Alih Bismillahirrahmanirrahim. ke minuman dekat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan jauh sangat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantik. Seizinya pada pagi yang penuh berkah ini, Allah pertemukan kita kembali dalam majlis perkongsian kita. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah, dimudahkan segala urusan amal ibadah kita, dimudahkan urusan kita di atas muka bumi ini semata-mata menjadi perkara ampunan dari sisi Allah Taala, insya-Allah. Jadi untuk berkasih kelas kita pada pagi ini, kita mulakan dengan Allah kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam tajuk baru, betul? Bidang kita punya, iaitu mengenal syurga. Okey, hari ini kita masuk dalam bab iaitu mengharap rahmat Allah. Selepas kita mengenali bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan dalam syurga, kan? Dan kita pun telah bertukar dalam diri kita untuk menjauhi daripada perbuatan yang boleh menyebabkan kita tercampak ke dalam api neraka, dan kita juga berusaha, kan? Berusaha istiqamahkan diri kita di dalam kebaikan semata-mata untuk nak masuk ke syurga, insya-Allah. Jadi hari ini ialah selepas kita beriktikad ataupun beristiqamah dalam melakukan setiap amal ibadah itu, kita apa yang kita harapkan ialah rahmat Allah. Kan? Tanpa rahmat Allah, maknanya segala kitanya amal ibadah itu kita takut tidak diterima. Okey. Al-Faqih Al-Abu Rayyah rahimahullah berkata bahawa Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kaum mukminin tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan mereka dengan rahmatnya dan rahmat amal soleh. Sebab sesiapa yang ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah beramal mengikut petunjuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, iaitu surah Al-A'raf ayat 56, yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi ini sesudah Allah Subhanahu wa taala mengadakan segala kebaikan padanya, dan beribadahlah kepadanya dengan perasaan takut, iaitu kalau tidak diterima. Maknanya kita bila yang pertama sekali ialah kita dituntutan kita di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala kata apa? Janganlah kamu melakukan kerosakan.
Kerosakan di atas segala nikmat yang telah diberi Allah. Maknanya ialah segala nikmat yang Allah beri pada kita ini hendaklah kita jaga dengan baik. Tamanya tubuh badan kita, apa orang kata, bumi ini yang Allah telah jadikan ada pokok-pokoknya, ada sungai-sungainya, ada lautnya, ada tanahnya, ada gunung ganangnya, kan? Jadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu melakukan kerosakan. Maksudnya kerosakan kalau diri kita ini rosaknya mungkin disebabnya kita ni terlalu lalai ataupun tidak rasa takut. Kan? Apa yang ada pada kita ni kita rasa itulah milik kita sendiri. Bukannya untuk siapa-siapa pun. Tapi sebenarnya apa yang jadi milik kita sekarang ini sebenarnya adalah pinjaman saja. Sampai masa nanti Allah akan ambil balik. Jadi Allah kalau nak ambil, takkan dia nak ambil benda yang dah cacat. Betul tak? Mestilah Allah nak benda yang macam mana dia bagi dulu, begitulah dia nak balik semula. Kan? Cacat celak itu orang kata itu adalah kekurangan kita sebagai manusia. Tapi bukanlah kita nak bagi balik pada Allah Ta'ala dengan kataan rosak teruk. Yang rosak teruk. Begitu juga dalam dunia ni. Yang apa yang Allah punya kepada kita, dengan pokok-pokoknya, dengan gunung ganangnya, Allah Ta'ala suruh kita jaga dengan baik. Sebab setiap apa yang ada Allah Ta'ala wujudkan itu ada kebaikan di antara satu sama lain. Macam kita memerlukan tumbuh-tumbuhan, betul tak? Untuk sistem pernafasan kita. Untuk nak mendapatkan oksigen yang bersih, kita memerlukan tumbuh-tumbuhan. Kalau tak nanti kita akan menyedut udara yang tidak sihat. Karbon dioksida itu adalah racun. Oksigen itu adalah penawar kepada kita. Maksudnya ialah kita menyedut benda yang baik, kita keluarkan benda yang kurang baik. Di mana oksigen kita perlukan, karbon dioksida digunakan oleh pokok-pokok untuk pertumbuhan dia. Jadi maknanya kita saling bergantung di antara satu sama lain. Tapi sekarang ni manusia selalu rakus. Kita tengok mana ada bukit, situlah dia nak tarah. Mana ada hutan, situlah dia nak tebas. Kan? Itu sebab kita sekarang ni dah jadi hutan batu. Bukan hutan pokok-pokok dah, hutan batu. Jadi hari satu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, dia kata, hendaklah kamu bersyukur dengan segala kebaikan yang aku berikan, dan hendaklah kamu beramal dengan perasaan takut. Maksud beramal dengan perasaan takut ialah kita sentiasa berhati-hati. Berhati-hatinya kita itu ialah dengan menuntut ilmu, bukan kita beramal ikut-ikutan. Jangan beramal ikut-ikutan. Sebab kita takut nanti kalau kita dengar orang ni cakap macam ni, kita buat. Lepas tu sekali kita dengar lagi seorang nak cakap, tak boleh, tak bagus tu. Kita berkata, oh tak boleh tinggal. Lepas tu jumpa lagi seorang lagi, dia kata dua-dua tak bagus, langsung tak buat. Kan? Maksudnya kita ni hendaklah sentiasa berhati-hati. Pastikan ilmu itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang memang dituntut dalam agama kita. Jadi untuk beramal kita memerlukan ilmu. Kan? Untuk nak orang kata ilmu untuk solat, ilmu untuk puasa, semua tu adalah ilmu. Supaya kita punya amal itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Itu tujuan kita ada perasaan takut. Bila kita nak buat sesuatu itu kita rasa sendiri, betul ke aku buat ni? Kan rukuk aku ni cukup ke? Sempurna ke? Kan? Maknanya kita sentiasa berasa takut. Sesungguhnya dia kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia kata dekat kepada orang-orang yang elok amalannya. Jadi kalau kita nak rahmat Allah itu sentiasa mengiringi kita, lakukanlah amal ibadah yang terbaik. Okey. Untuk nak dapatkan amal ibadah yang terbaik, yang pertama adalah ilmu. Yang kedua ialah kesungguhan. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas. 3 perkara ni kita kena ada. Ilmu, kesungguhan dan ikhlas. Barulah kita punya amal ibadah tu insya-Allah
sempurna. Okey. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang iman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang untuk agama Islam. Maknanya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beramal soleh. Lebih banyak takut daripada berani. Dan begitu juga orang yang berjuang menegakkan agama Islam. Kita ni pejuang kita kan. Kita tengok negara-negara sahabat kita yang luar-luar negara yang tertekan kan, yang tersiksa oleh orang kafir laknat. Apa yang mereka buat? Mereka tetap menegakkan agama Islam, kan? Walaupun macam Masjid Al-Aqsa berapa kali dah kena bom. Berapa kali dah kena bom kan. Tapi tak pernah lagi kita dengar Masjid Al-Aqsa itu kosong, orang tak solat. Betul tak? Dia orang tetap solat walaupun dalam keadaan huru-hara. Itu yang dikatakan menegakkan agama Islam. Dia orang tak ada takut selain melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka berjuang berhabis-habisan terhadap agama Allah. Sungguhnya dia kata Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi maksudnya orang yang berhijrah ini ialah apabila dia tersedar daripada setiap kesilapan yang dilakukan, setiap dosa yang dilakukan, dia berhijrah. Mana berhijrah itu ialah dia mengubah diri dia daripada keadaan yang tak baik kepada keadaan yang terbaik, daripada amal yang lalai kepada amal yang soleh. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, semuanya aku ini adalah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kita yakin setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita mohon itu Allah terima. Allah beri pengampunan. Cuma kita jangan putus asa. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui ke atas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya Allah Ta'ala kata pada orang yang banyak melakukan melakukan kezaliman, penganiayaan terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala kata kan. Jadi dia kata jangan berputus asa. Maknanya kita bila dah tahu kita banyak buat dosa, kita banyak buat salah kan, kita jangan putus asa, terus berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, kan. Macam kita baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya kita mengaku di hadapan Allah bahawa kita ni banyak melakukan kezaliman, pengkhianatan terhadap diri kita sendiri. Tiada yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita melainkan pengampunan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi maknanya kita jangan putus asa. Allah Ta'ala kata jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Surahnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 29 bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Al-Quran, dan tetap mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka,
secara bersembunyi atau secara terbuka mereka, yakni dengan amalan yang demikian mengharapkan segala perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Maknanya Allah Ta'ala kata, sungguhnya orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, maknanya selalu baca Quran, selalu menjaga solat dan suka bersedekah. Dia tak ada lain hanyalah mengharapkan rahmat Allah. Malahan Allah Ta'ala kata kita melakukan 3 perkara ini tak ada merupakan satu perniagaan yang tak akan ada kerugian. 3 perkara yang kita buat ini tak ada apa yang merugikan kita pun. Malahan menjadi apa Ustaz kata sumber kebahagiaan, kejayaan kita di akhirat nanti. Kalau kita meniaga atas dunia ni ada pasang surutnya tak? Ada rugi, ada untung, ada rugi, ada untung. Tapi tak, kita meniaga dengan Allah Ta'ala tak ada pernah rugi. Malahan kita sentiasa beruntung dan sentiasa ditingkatkan kita punya nikmat kita, kan? Kita tengok orang yang sabar, orang yang sabar. Lepas tu orang yang kuat pegangan agama dia. Janganlah kita tengok dia ni apa kecewa. Kalau misal kata ada ujian-ujian itu adalah menandakan Allah sayang kepada kita. Kita ni nak tahu Allah sayang kepada kita, tanda dia ialah kita ni bila diuji dengan ujian kita sabar. Malahan kita sentiasa apa orang kata lalui dengan tenang, dengan tabah. Itu maksudnya Allah sayang kat kita. Allah menguji kita bukan maknanya Allah tak sayang kat kita, tapi Allah menguji kita ialah kerana dia sayang kat kita. Dia nak tengok tahap mana kita ini boleh mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah setelah diuji. Kadang kita tengok orang-orang yang hebat ni bukanlah orang kata dia terus jadi seorang yang hebat, tapi laluannya untuk menjadi sebelum menjurus ke kehebatan itu Allah uji macam-macam. Allah uji macam-macam. Kadang kita ni uji dengan masalah anak, kan? Kita okey je dengan suami kita, anak pula, kan? Lepas tu pula bila dah anak rumah tangga pula Allah uji pula dengan menantu, kan? Bila dah ada menantu dapat cucu, uji pula dengan cucu. Jadi maknanya hidup kita ni memang Allah sentiasa uji sampai dah habis nyawa kita. Cuma kita ni nak sabar ke tak sabar dengan ujian-ujian itu, kan? Kalau kita tak sabar itu yang kita menyalahkan Allah Ta'ala, atau kita menyalahkan diri kita sendiri. Jadi kalau menyalahkan diri sendiri ini untuk menambah baiki tak apa, kan? Untuk menambah, kita menyalahkan diri kita untuk membaiki diri kita tak apa. Tapi kalau kita menyalahkan diri kita menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah rugi. Kan? Kita rasa putus asa, kita putus asa. Sedangkan kita hidup atas dunia ni tak boleh rasa putus asa. Di berat ujian kita lagi kita kena kuat, kena lawan. Kena lawan. Ingat, Allah Ta'ala bagi ujian ni sebab Allah sayang aku. Allah nak tengok takat mana keyakinan aku, Allah kata keimanan aku pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab betul kalau kita diuji dengan ujian berat ni, sikit je kita akan tergelincir. Kita mulalah merapu-rapu, meraba-raba cari orang. Kan? Kita tak cari Allah, kita cari orang. Kan? Kita takut sangat bila kita lebih mencari orang daripada mencari Allah bila diuji. Kan? Lepas tu saya kata yang kita bila uji dah ada ujian, pergi jumpa Allah dulu, mengadu dengan Allah dulu. Mengadu dengan Allah apa yang kita nak, apa yang sedang kita tanggung ini. Moga Allah bagi kita kekuatan, kesabaran, ketabahan, kan? Sebabnya kita yakin setiap yang ujian Allah Ta'ala bagi tu mesti ada kebaikan yang Allah nak bagi pula. Kan? Setiap ujian yang Allah bagi pada kita ni pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Okay? Dia kata surah dia kata iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi dalam
surah iaitu surah Al-A'raf ayat 156 hingga 157. Yang bila Ustazah sebut ayat ni, kalau boleh catat balik semak kerja rumah. Catat balik, tengok dalam Al-Quran tafsir. Okey. Surah iaitu ayat surah Al-A'raf ayat 156 hingga 157. Yang bermaksud, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali, yakni bertaubat kepadamu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Lalu orang-orang yang mengikut Rasulullah SAW, Nabi yang ummi, yang mereka dapat tertulis, yakni namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, kita pakai kitab apa? Al-Quran. Kalau Injil Isa. Kalau Taurat Musa. Maknanya setiap umat-umat nanti dia akan ikut Nabi dia. Tapi apa yang utama ialah kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Tapi di akhirat nanti kita ni dihitung yang pertama. Itulah nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala mengingat kepada kita. Dia kata dia kata azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Maknanya pembalasannya, azabnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin itu bahawa setiap azab yang berlaku nanti adalah atas kuasa Allah Taala. Begitu juga Allah Taala kata, bagi yang orang yang hendak aku beri rahmat. Itu juga adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Dia hanyalah perlu berserah diri dan berdoa. Berserah diri itu maknanya ialah kita mengikut apa yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Lepas tu yang kedua ialah berdoa. Berdoa yang pertama maksud minta kita terlindung daripada azab api neraka. Yang kedua ialah kita minta rahmat Allah untuk ke syurga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, maknanya azab pun dia akan bagi, dia juga yang bagi, rahmatnya pun dia juga yang bagi. Jadi kita sebagai hamba ni hanyalah duduk menerima apa yang tertentu yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita di dunia ni dulu bersungguh-sungguh mentaati segala perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah larang, insya-Allah kita akan mendapat rahmat ke syurga. Tapi jika sekiranya kita di dunia ini dulu kita lalai, kita engkar, kita degil, sombong dan kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, kita akan terimalah azabnya di akhirat nanti, iaitu azab api neraka. Sebelum azab api neraka, kita kena dulu azab kubur. Kan? Jadi maksudnya kat sini kita ada pilihan. Sama ada nakkan rahmat Allah ataupun kita nakkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita Allah Taala bagi pilihan. Dua-dua tu Allah Taala akan bagi. Kita lah nak kena kita sendiri yang pilih. Okey? Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah SAW, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis, yakni namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya kalau kita nak nama kita tertulis, maknanya nama kita terpilih.
kita nanti di akhirat kan Rasulullah yang bagi syafaat kita, betul? Syafaat Rasulullah lah yang akan melindungi kita daripada azab-azab ketika di hari akhirat. Jadi untuk untuk Rasulullah kenalkan kita ini, menerima kita ini dan tertulis di nama kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kata Allah Ta'ala, ikutlah apa yang Rasulullah tunjukkan, apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah sampaikan melalui hadis-hadis, kan? Melalui hadis-hadis. Jadi maknanya kita kalau kita nak jadi umat Nabi Muhammad SAW yang dikenal oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti, ialah kita kena beramal dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Beramal dengan Rasulullah, apa yang Rasulullah ajar. Masa contohnya Rasulullah disuka buat apa? Rasulullah ni disuka pada yang baik. Dia tak suka pada perkara yang tak baik. Rasulullah punya hati yang sangat mulia. Hati dia tak ada satu pun yang kotor. Kata jadi kita usahalah untuk kita ini dapatkan hati yang mulia. Orang kata memang kita tak setara pun dengan Nabi Muhammad SAW. Betul? Siapa kita kan nak setara dengan Nabi Muhammad SAW? Namun kita usahalah kita dapatkan apa yang Rasulullah ajarkan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu jangan dipelekehkan. Kan, jangan dipelekehkan. Rasulullah suka puasa, kita suka pelekehkan orang puasa. Kan? Yalah, kau tu baik, puasa tak tinggal. Kan? Jangan cakap macam tu. Kita walaupun kita rasa macam niat kita orang kata bergurau, tapi sebenarnya kita telah menghina. Sebabnya yang dia buat itu adalah amalan Rasulullah SAW. Kan? Jadi kita jangan, kalau kita tak faham, kita tak pandai, jangan pandai-pandai cakap. Kan? Apa setiap amalan Rasulullah yang Rasulullah suka buat, kita cubalah buat. Kan? Cuba buat yang semampu kita. Jangan tolak terus. Kan? Macam contohnya Rasulullah ni dia macam Al-Quran. Al-Quran ni siapa punya? Allah yang turun kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sayang dengan Rasulullah SAW, jadikanlah Al-Quran itu teman setia kita. Jadikan teman setia kita. Bila kita jadikan Al-Quran itu teman setia kita, moga dia juga yang jadi teman setia kita ketika kita di dalam alam barzakh. Dan juga jadi penyebab yang mudah orang kata dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah berselawat. Supaya kita ni nama tertulis. Ni yang Allah Ta'ala kata akan ditulis sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ia kata dengan perkara-perkara yang baik. Maknanya Rasulullah menyampaikan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara keji. Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan juga menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada kepada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikut nur, yakni cahayanya yang dikurniakan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maknanya kita selain daripada tuntutan iaitu beriman kepada Rasul, kita juga beriman kepada Al-Quran. Sebab tu dia kata segala pengajaran-pengajaran yang baik yang diajarkan, yang disampaikan melalui Al-Quran, hendaklah kita turuti. Dan segala apa yang dilarang, yang dilarang, dia kata yang dilarang dan diharapkan, hendaklah kita menjauhkan diri. Itu maknanya kita beriman dengan Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ini adalah
orang kata peringatan pada kita sebenarnya. Bila kita baca banyak peringatan itu kan. Macam contohnya yang kita belajar sekarang lah. Untuk nak rahmat Allah macam mana caranya? Untuk nak mengelakkan diri kita daripada azab api neraka, apa yang kita kena buat, semua ada dalam Al-Quran. Cuma kita je lah nak beramal atau tak beramal. Sebab tu bila baca Quran jangan baca saja. Bila ada masa, buka tafsir dia, fahamkan dia punya makna. Kan memang kita tak mampu pun nak mendalami tafsir itu. Sekurang-kurangnya macam ni kita mudah nak faham. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata yang beri azab tu adalah aku, yang beri rahmat juga aku. Jadi Allah Ta'ala kata pilih-pilih. Kalau kita rasa nak rahmat Allah, apa yang perlu kita buat? Lepas tu Allah cakap berimanlah kamu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tertulisnya nama kamu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, lepas tu dia kata berimanlah dengan Al-Quran. Kasih mudah tak faham kan? Bila beramal dengan Al-Quran tu maknanya mencegah diri kita daripada perkara-perkara yang Allah larang dan memberi semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Al-Fakih rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 4 ayat surah An-Nisa untuk kaum muslimin lebih baik dari dunia seisinya. Apa maksudnya? Dia kata menurut Al-Fakih rahimahullah yang meriwayatkan sanadnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, 4 ayat surah An-Nisa, 4 ayat surah An-Nisa iaitu untuk kaum muslimin lebih baik dia dari dunia seisinya. Maknanya dia suruh kita fahamkan 4 ayat ini supaya kita mendapat kebaikan lebih baik daripada seisi dunia. Okey. Okey, yang pertama iaitu daripada tanda surah An-Nisa ayat 116. 116. Okey. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensekutukannya dengan sesuatu, yakni apa dua, dan akan mengampunkan yang selain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya Allah Ta'ala akan beritahu kat kita dosa menyekutukan Allah Ta'ala itu tidak akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kerja syirik. Syirik ni adalah dosa yang paling besar yang takkan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia kata ia lagi iaitu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut peraturan hukum hakamnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, yakni apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ini maksudnya ialah kalau bagi orang yang mensekutukan Allah Taala itu maknanya dia menyamakan, kan? Dia menggambarkan, dia membentukkan. Dia tahu Tuhan itu ada, kan? Kita tahu bangsa-bangsa lain ni, kaum kafir ni, kan, orang-orang kafir ni, dia yakin ada Tuhan. Dia yakin ada Tuhan. Tapi dia tak boleh terima Tuhan itu tanpa ada perantaraan. Kan? Dia tahu patung tak ada apa pun. Dia yang buat patung tu. Tapi dia jadikan benda itu perantaraan dia untuk nak sampaikan kepada Tuhannya. Tu dia. Itu yang dikatakan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni tak boleh ada perantaraan untuk kita nak mendapatkan apa-apa kebaikan. Contohlah, kan, jangan pula salah faham. Kalau kita minta dengan orang-orang alim, contohlah kita anak kita nak periksa,
kita nak biasa kan. Jadi kita minta dengan orang doa ataupun air penawar lah, air untuk terang hati. Itu lain kisahnya. Sebab kita anggap orang itu dia ada kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia. Mungkin dia punya doa lebih mustajab daripada kita, itu lain. Tapi yang jadi masalahnya ialah apabila kita memohon pada tempat yang bukan sepatutnya. Kan? Contohlah kan, ada orang kita, dekat tempat satu tu ada keramat kat situ. Kalau nak ni, pergi je letak air kat situ. Letak air kat situ. Nanti minum boleh jadi pandai. Kan? Ataupun ada satu tempat tu keramat, siapa yang tak ada jodoh pergi kat situ dapat jodoh. Sebab contohnya lah, boleh jadi hil juga. Macam contoh kita tahu tak dekat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kan? Kalau kita beranggapan Jabal Rahmah itu tempat untuk mudah cari jodoh, maka kita berdosa besar. Kita berdosa besar. Sebab kita jangan beranggapan Jabal Rahmah itu tempat mustajab minta jodoh. Siapa cakap? Kan? Lah sebenarnya yang mustajab kita berdoa ialah di Baitullah. Betul tak? Di Baitullah kita mengharapkan pertolongan Allah, bukan Jabal Rahmah tu penyebabnya mudah dapat jodoh. Dulu Ustazah first kali Ustazah nak pergi umrah. Kan, saya tak pernah lagi pergi umrah. Pertama kali Ustazah nak pergi umrah, ada orang tu dia bagi surat dekat Ustazah. Surat kan, dia kata Ustazah minta tolong sangat Ustazah. Kata apa dia? Dia kata nanti Ustazah pergi kat Bukit Jabal Rahmah. Kita tak nak pergi Bukit Jabal Rahmah, tak nak pergi kan. Dia kata Ustazah pergi kat situ, nanti Ustazah tolonglah doa dekat situ. Doa, Ustazah kata nak doa apa? Minta anak dia dapat jodoh. Betul Ustazah nak fikir. Saya balik, saya cakap macam ni, Ustazah, boleh ke abang? Kita pergi kat Bukit Jabal Rahmah, doa nak minta jodoh. Sedangkan kita ni kat sana ada Baitullah. Kan? Maknanya kita menghadap Baitullah itu lagi mudah untuk dikabulkan kitanya doa-doa. Sebab ada sebab mustajab doa di Kaabah, di kawasan Kaabah. Itu suami saya kata, tak payah ngarut-ngarut. Saya kata. Suami saya kata lah kan, jangan nak pandai-pandai. Menaik atas Bukit Jabal Rahmah itu, kita dengan niat ialah untuk menziarahi ataupun untuk kita merasai, sinilah rupanya pertemuan kan, Nabi Adam dan Hawa kan. Jadi kita tahu sini tempat itu je. Bukanlah kita kata kat situ kita nak doa suku-suku pun. Sebab tu kita tengok ada bangsa-bangsa yang keluar daripada negara kita, dia buat apa? Dia siap solat dekat situ. Lepas tu dia siap conteng-conteng dekat batu. Saya ada terbaca satu nama tu. Saya tak tahu nama orang Indonesia atau nama orang Malaysia. Dia tulis nama lelaki, dia tulis nama perempuan, dia buat love. Tak gila kan? Mengotorkan batu tu. Tapi masa Ustazah pergi haji kan, jadi benda tu dah dikepung dah, tak boleh panjat dah, tak boleh naik dah pun. Sekarang ni dia dah tutup, dia tak bagi orang naik dah. Kan, sebab terlalu banyak kurafat dekat situ. Jadi kan itu dekat Mekah tu kan, tu kat Mekah pun buat. Inilah pula dekat Malaysia. Jadi maksudnya kita janganlah ada perantaraan. Apa-apa kita nak direct dengan Allah. Jangan direct dengan orang ke, dengan apa ke. Ustazah, kalau pergi umrah tu kan, kadang-kadang kita ni memang jahil. Pertama kali pergi, Tarawih atau Tawafifah tu yang beria-ria suruh kita doa, suruh kita macam mana tu salah. Ustazah tak pernah suruh jemaah Ustazah doa dekat Jabal Rahmah. Saya tak pernah cakap dengan jemaah, nanti naik atas Bukit Jabal Rahmah tu doa lah ya, doa anak dapat jodoh ke apa ke. Saya tak pernah cakap pun. Sebab Ustazah tahu benda tu salah. Saya cakap dengan dia, naiklah untuk ke Bukit Jabal Rahmah ini
untuk menjadi pengajaran kepada kita untuk mengingati peristiwa di mana pertemuan Adam dan Hawa. Ustazah siap cakap lagi, kalau nak doa nanti balik kat Mekah doa balik. Ustazah tak tahu mana timbul dia doa. Sebab dulu pun Ustazah khusus haji kan, khusus haji masa kita dulu kan ada khusus haji, siapa boleh pergi kan. Saya pun dengar ustaz-ustaz cakap, ustazah cakap, dia kata nanti kalau pergi haji, kalau naik atas Bukit Jabal Rahmah, doa untuk minta doa. Ustazah pun tak tahu mana timbul benda ni. Kan, tapi apabila telah dibincangkan dengan orang yang lebih arif kan, dia kata tak usahlah, doa dah dekat Baitullah. Kan, cara yang betul. Tapi yang paling kita takut ialah apabila orang berdoa, katalah kita kata tak apalah, tempat tu adalah tempat di mana satu tempat yang baik kan, dia nak berdoa, tapi pastikanlah dia doa ngadap ke kiblat. Ada orang doa dia ngadap batu. Ni batu kan? Dia ada batu ni doa. Sedangkan kiblat ni sebelah belakang. Betul lah macam kita pergi ziarah Masjid Nabawi. Kan kita berdoa dekat makam Rasulullah kan yang ada kubah hijau tu. Ada orang dia berdoa dia ngadap ke kubah, salah tu. Kita berdoa ngadap kiblat, belakang kan kita punya kita punya kubah. Kubah hijau tu. Sebab tu kita selalu kena belantan dekat polis-polis tu. Dan kita doa ngadap ke situ. Kita bagi selawat tak apa. Bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kita ngadaplah Rasulullah. Kita bagi salam dekat Rasulullah kan. Memang kita ngadap Rasulullah, tapi bila nak doa, jangan doa ngadap situ. Sebab kita di bilik kiblat kita belakang. Kan? Siapa yang pergi umrah biasanya mutawif atau mutawifah akan beritahu nak doa pandang ke belakang. Kita pusing ke belakang. Kan? Dan sesuatu siapa yang pergi umrah memang akan diberitahu. Kita tak berdoa menghadap makam Rasulullah. Kita menghadap makam Rasulullah ketika kita memberi salam masa mula sampai. Lepas tu mengucapkan selamat tinggal bila nak balik. Itu je. Tapi berdoa memang takkan kita berdoa menghadap makam. Kita akan berdoa menghadap ke kiblat. Okey. Jadi masuk dekat sini tadi ialah apabila kita ini menyalahi daripada perkara-perkara yang Allah larang, kita takut kita bukan mendapat kebaikan tapi mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dia kata yang iaitu surah An-Nisa ayat 116 tadi, saya sambung sikit lagi. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apa jua, maknanya kita jangan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa jua pun, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Yang kita tergolong dalam golongan orang yang sesat. Ada di tempat keramat, situlah kita nak doa. Ada di tempat yang orang kata, tempat ni mustajab kan? Kalau kau sakit lama sangat, pergi mandi dekat sana. Mandi tolak bala. Dulu ingat tak? Kita ada apa dipanggil? Hari tolak bala Hari tolak bala Tapi Ustaz tak lahir lagi masa tu. Bulan Safar kan? Ustaz tak lahir lagi masa tu. Tapi Ustaz dengar cerita tu daripada mak Ustazah lah. Dia kata, pantai dia dekat pantai Tanjung Keling Pulau Besar Melaka. Kan? Dia orang cakap tolak sebenarnya bukan. Kita musibah yang berlaku pada kita, kita kata musibah lah kan. Bila musibah berlaku pada kita, tak ada jalan lain. Kita hanya minta bantuan Allah je lah. Di atas musibah yang berlaku pada kita itu, kita minta Allah bagi kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk kita menerima musibah itu dengan redha.
Bukan kita cari tempat lain apabila berlakunya musibah. Okey. Firman Allah. Ada yang dia bukan orang orang yang tengah buat. Dia perlukan mandi air dari dulu masjid apa mandi boleh. Okey. Dia macam ni. Kalau bagi kes yang macam kata untuk nak ni dia memerlukan air hujung masjid contoh kan. Dia bukannya kata air itu adalah air yang menyebabkan dia sembuh. Tapi kita panggil jalan usaha. Jalan usaha. Macam contohnya setiap penyakit itu ada penawarnya. Kan? Setiap penyakit itu ada penawarnya. Yang membagi penawar itu Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mendapat penawar itu adalah daripada punya Allah Taala juga. Maknanya Allah yang kurniakan idea itu kepada orang yang mengubat tu. Untuk mendapatkan keberkatan. Kita ambil air masjid ni untuk mendapatkan keberkatan. Biasanya air masjidnya orang tak ambil air masjid yang payung punya. Betul tak? Yang kolah yang orang. Jadi kolah tu bila orang ambil wudu, dia kan penuh dengan doa-doa, pengharapan. Betul tak? Orang berwuduk kan? Segala dosa-dosa diampunkan. Jadi kita ambil keberkatan. Doa-doa orang itu terhadap air wuduk tadi, kolam untuk berwuduk itu untuk menjadi penawar, tak ada masalah. Tapi jika kita beranggapan kita sembuh sebab air masjid salah. Itu adalah salah. Etikat kita kena betul. Kita kalau anggap itu sebagai ikhtiar ataupun usaha, yang bagi sembuh itu Allah. Tapi yang bagi idea untuk menjadi mencari penawarnya adalah Allah. Jadi tak ada masalah. Sebab Ustazah pun masa mengubatkan anak Ustazah pun ada masalah. Jadi Ustaz ni dia minta tolong cari air kolah hujung masjid. Dia kata tapi bukan air paip, dia nak air kolah yang awak ambil duduk kat situ. Jadi Ustaz cari, bukan senang nak cari kat KL ni. Dekat KL susah nak cari dah. Yang orang pakai kolah ambil duduk kan. Lebih-lebih lagi selepas Covid. Orang tutup dah kan. Tapi kena cari jugalah. Dekat Al-Zubair tu ada. Masjid Zubair tu dia pakai kolah. Lepas tu adalah jenuh jugalah cari kat KL ni. Masjid dia pakai kolah. Yang mana orang tak ambil dia pakai kolah tu. Bukannya dia pakai paip. Tu dia nak ambilkan berkat dia. Kata berkat dalam berwuduk. Tapi kalau benda yang bukan-bukan tu, itu tak boleh lah kita nak buat, nak setuju. Contohlah kan, ada orang ni nak berubat, lepas tu syaratnya nak kena ada ayam panggang. Nak ada bulu ni. Itu tak boleh. Itu kita tak boleh sekongkol. Pengeras. Dia macam pengeras lah kan. Ayam pula nak kaki kuning. Bulu hitam. Nak cari mana? Tentu kalau janji tu jangan sekongkol. Terus tolak dia tak apalah. Saya cari usul kat tempat lain. Atau ada satu sekarang ni orang Cina di mana pesakit itu hanya boleh duduk dengan dia saja. Itu bahaya tu. Lebih lagi perempuan. Kalau macam tu jangan sekongkol dengan benda-benda macam tu. Sebab kita kena tahu lagi satu, yang jenis dia kata ni dia air ni kena dia mandikan, jangan. Habis. Kalau yang itu tarik diri je. Itu sebab dia menyalahi hukum. Sebab kita berubat ke apa ke, aurat tetap kena jaga. Aurat hukum dia wajib jaga. Kalau dah dia nak mandi kita, ordernya. Kan? Ada ini ilmu-ilmu yang kadang-kadang orang kan bila dia terlalu lama sakit kan, dia jadi macam lupa diri, dia rasa tak apalah, ubat ikutlah. Jangan. Sebab kalau benda tu haram, tetap haram. Kan? Kalau haram tetap haram. Lagi satu, kita janganlah pergi tumpang sekaki ubat dengan Tok Sami. Ada orang. Ya, Tok Sami, Tok Buddha, Tok
sakai. Itu tak usah lah. Tentunya dia pergi pakai jampi serapah yang bukan nama Allah. Kan? Kita ni yang boleh ni ialah bila kita berubat ialah dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau kita dengan Bismillahirrahmanirrahim lepas tu tak payah. Kan? Tak payah. Tapi kalau dia tunjuk kat kita, dia kata ni anak ni saya minta tolong amalkan ayat surah Baqarah ayat berapa sampai berapa. Kalau boleh hafal itu okey. Itu tak apa. Kan? Kita menyentuh. Sebab kadang-kadang kita bila terlalu lama sakit kita jadi hilang diri tau. Hilang diri. Janji sihat. Tak kisahlah. Orang cakap, lepas tu ada pula yang tukang bagi semangat kat kita pula. Ya Allah, yang kau nak kira sangat tu kenapa? Janji yang penting kau nak sihat kan? Kalau kau nak sihat kau ikut je lah. Tak kisahlah. Jangan. Jangan dalam kita itu menyebabkan kita tergolong dalam golongan orang yang mensekutukan Allah Ta'ala juga. Sebabnya kita yakin orang itu menyebabkan kita sembuh sampai kita sanggup melanggar hukum. Jadi berhati-hati kita ni. Itu yang dikata tadi. Bila ada musibah, kita jangan mudah melatah. Bila ada musibah, kita jangan mudah melatah. Mungkin kita ni sangka baik je dengan Allah. Mungkin Allah bagi kita musibah itu sebab Allah nak kita lagi dekat dengan Dia. Lagi kuat pegangan kita keyakinan kita pada Allah SWT. Mungkin sebelum kita ditimpa musibah tu, kita biasa-biasa je. Kan? Sebab kita rasa kita di zon yang selesa. Zon selesa ni sebab kita mudah lalai sebenarnya. Kita biasa-biasa je lah. Alah, nak fikir apa, tak ada masalah pun. Kan? Bila tak ada masalah, kita buat tahap tu je lah. Betul tak? Takat tu je lah. Kalau solat 5 waktu, solat 5 waktu. Tak ada nak tambah-tambah. Tapi apabila kita diuji dengan musibah, mungkin dari situlah menyebabkan kita banyak berubah. Ya Allah, aku ni selama ini banyaknya lalai. Mungkin tidak sebabnya Allah bagi aku ujian ini. Allah nak aku lagi tingkatkan keimanan aku. Allah nak aku tingkatkan lagi amal ibadah aku. Mungkin kita sebelum ni susah nak bangun malam. Tapi bila berlaku musibah, bila berlaku ujian, kita menjadi orang yang mudah nak bangun malam. Orang kata yang mudah menyerahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Kan? Itulah dikatakan musibah. Jangan jadikan musibah kita jadi semakin jauh dengan Allah. Semakin kita berputus asa. Kan kenapalah aku ni tak habis-habis. Satu ujian. Jangan, itu namanya mengeluh. Jangan mengeluh. Bila kita tiba musibah itu, kita ingatkan diri kita balik. Oh ya Allah, mungkin inilah peringatan Allah pada aku. Selama ini aku lalai, aku rasa seronok sendiri, syok sendiri. Sebab kita rasa tenang, kan tak ada apa musibah, kan? Jadi kalau bila ditimpa itu, maknanya Allah sedang memberi peringatan kepada kita supaya kita memperbaiki lagi kita punya amal ibadah. Mungkin Allah Ta'ala bagi kat kita peringatan, jagalah mulut kamu pula. Mudah-mudahlah mulut kamu tu, kan? Mudah-mudahlah hati kamu tu asyik sakit hati, busuk hati dengan orang. Mungkin itulah Allah nak cuci balik dosa-dosa kita. Ya betul. Kalau kita ni disimpan musibah, kita kena ingat bahawa inilah jalannya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah akan menjadikan musibah itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya surah An-Nisa iaitu ayat 64 yang bermaksud, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala hantar kat kita ni rasul-rasul ni bukan suka-suka. Bukan suka-suka, tapi adalah untuk memberi pengajaran, peringatan kepada
kepada kita. Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu, yakni wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW juga mendapat ampun untuk mereka, memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Maknanya kita ini, dia kata, bila dia kata, Allah Ta'ala kata Rasul itu diutuskan tak ada lain melainkan ialah supaya ditaati. Rasul itu diwujudkan, dihantar pada kita, tak ada lain, hanyalah untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kalaulah mereka ketika menanya diri sendiri, maknanya kalaulah kita ini menanya diri kita sendiri, memang kita selalu menanya diri kita sendiri pun, kan? Tapi datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, maknanya kita datang kepada Allah, maknanya kita bertaubat bersungguh-sungguh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah juga akan memohon ampun untuk kita. Ni ayat ini mengatakan bahawa bila kita dah buat dosa, kan, kita dah buat salah, kita dah sedar, kita dah insaf, kita dah bertaubat, memohon ampun pada Allah SWT, kemungkinan juga Rasulullah SAW memohon ampun untuk kita juga daripada Allah SWT untuk kita. Ini jelas dalam ayat, iaitu ayat 64 surah An-Nisa. Sebenarnya dia kata Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Seterusnya iaitu surah An-Nisa ayat 31. Yang bermaksud, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Maknanya Allah Ta'ala kata kat kita, kalau kita ini, dia kata boleh menjauhi, menghindari diri kita daripada dosa-dosa besar, maka Allah akan ampunkan di atas dosa-dosa kecil kita. Jadi untuk nak elak kita daripada supaya dosa kecil kita ni diampun Allah Ta'ala, kita kena jauhkan daripada dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling mudah ialah mengumpat, mengeji, mengata. Tolonglah jauhkan kita daripada dosa-dosa mengumpat. Kan? Dosa-dosa mengumpat ini adalah dosa yang paling mudah kita lakukan. Jadi untuk Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita, tak ada jalan lain. Kita kena hindarkan diri kita ini daripada dosa-dosa besar, iaitu dosa besar yang paling mudah kita lakukan lagi dengan lidah. Lidah dia lembut tapi tajam lagi bisa daripada pedang yang terhunus berkilat, berkilau. Maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lidah yang lembut ini adalah digunakan untuk kebaikan. Jangan kita gunakan lidah yang lembut ini untuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senang sangat sebenarnya dibenci pasal lidah kita je. Kadang kita tak sedar, kita punya amal satu hari suntuk yang kita buat tadi, daripada sebelum subuh kita bangun, kita qiyamul lail, lepas tu sambung subuh, lepas subuh kita sambung sampai waktu isyraq, kan? Sambung lagi sampai waktu duha, lepas waktu duha pergi pula masuk kuliah duha, kan? Maknanya kita sentiasa dalam kebaikan, insya-Allah dalam rahmat Allah. Tapi hancur semua itu dengan sebab lidah. Keluar je daripada kelas, jalan-jalan nak balik. Kau tahu? Mudah dia mengumpat. Bila mengumpat dia mengumpat ni senang saja. Kita kata senang saja. Bila kita mengata orang yang tak ada depan mata kita, mengumpat lah. Aku tak ada nak mengumpat. Aku nak cerita je. Yang kau nak cerita itu orangnya tak ada. Orangnya tak ada. Contoh kan, Sazan nak cerita pasal kak yang depan Ustazah, kan? Sazan ni tunggu dulu orang semua
dah apa, kak ni semua dah balik, kak panggil orang sekolah ni. Kan? Kak sini sekejap kak. Contoh, kan? Gini, tadi Ustazah tengok dia tu tidur je. Bukan sini, orang lain. Satu, tidur je, apa kerja dia tu, sakit ke? Maknanya, memang tujuan Ustazah tu memang nak bertanya. Tapi sebenarnya Ustazah dah umpat dah dia. Ustazah umpat dia. Sepatutnya, Ustazah direct je dengan dia. Kak tak sihat ke kak? Saya tengok tiap kali kelas asyik ngantuk. Kolombia. Kalau orang tambarakan. Jadi kita macam tu, maknanya itu lebih mulia. Begitu juga kita tak puas hati dengan kawan kita. Kita tak puas hati dengan kawan kita. Tapi jangan malukan dia. Contohkan kita niat kita nak menegur dia, tapi kita memalukan dia. Apa salahnya? Kita personal saja. Berdepan dengan dia. Jangan tegur dia walaupun dengan ada orang lain. Contoh, kita nak tegur kawan kita rasa kecil hati dengan dia. Kita kecil hati dengan dia. Dia ada 3 orang. Okey, yang nak kita tegur ni orang yang tengah. Tapi kita tunggu dah sujud, kita cakap dengan orang yang nombor 3 ni. Sekejap boleh tak saya cakap dengan Badariah lah contoh kan. Aku nak cakap dengan Badariah sekejap boleh? Ada hal sikit. Okey, kawan pula yang nombor 3 ni janganlah menyebut. Apa dia? Aku nak dengar sekali, tak payah. Dia kata dia nak cakap dengan Badariah. Dia cakap dengan Badariah je lah. Tak payahlah kita jalan je lah. Tak salah campur. Jadi kita cakap terus-terang dengan dia. Aku minta maaf dulu sebelum aku nak cakap ni. Aku memang kecil hati dengan kau. Contoh, aku kecil hati, aku terasa hati dengan kau. Mungkin dia tanya kita, kau kecil hati salah apa? Kan? Ada ke kau patut ke kau kata aku ni gini. Kan? Jadi patutnya kau kalau rasa tak puas hati dengan aku, kau rasa tak kena dengan aku ni, kau cakap dengan aku. Jangan cakap dengan belakang-belakang aku, cakap ngata-ngata depan belakang dengan kawan-kawan kita. Maknanya itu adalah bembuli. Kita tak terlibat dengan dosa. Tapi kan Ustazah, orang yang mengumpat ni tak pernah nak minta maaf pun. Ya, ingat dosa dengan manusia selagi kita tak minta maaf dengan dia tak diampunkan. Tapi saya ampunkan dia. Dia tak pernah minta maaf. Ya, sebenarnya salah satu daripada sifat mulia ialah mudah memaafkan orang lain. Sebab tu Rasulullah suruh kita buat apa? Sebelum tidur, maafkan orang lain. Kita maafkan, minta maaf. Tapi apa yang paling utama ialah kita bila buat dosa, kita kena minta maaf dengan orang tu. Orang tu dah maafkan kita, urusan dia dengan Allah Ta'ala selesai kan? Sebab dia dah maafkan. Tapi urusan kita dengan Allah Ta'ala tak selesai lagi. Minta macam tu. Tadi kata dah maafkan. Itulah titipan dalam hati. Tapi dia tak pernah minta maaf. Titipan dalam hati. Doakan dia. Jadi maksudnya okey. Ustazah, kita nampak macam dia kan kawan kita lah kan. Dia selalu bergurau dengan kita. Kita nampak dia seorang yang kuat bergurau. Jadi satu hari kita nak cuba bergurau dengan dia. Tiba-tiba sebentar. Sebab kita nampak dia selalu bergurau. Jadi kita tak nampak yang itu untuk melukakan hati dia. Sebab dia selalu buat kat kita juga. Tiba-tiba dia sebentar tegur. Lepas tu dia semakin menjauhkan diri. Lepas tu baru kita dengar cerita bahawa dia setak dengan kata kita. Jadi kita punya apa? Dia kata orang apa yang punya? Tapi jalan yang paling baik ialah bila kena kawan kita yang sentap macam ni lah. Kan? Kadang-kadang kita ni sebenarnya ada ketika tau. Ada ketika. Semua orang tahu kan? Ada ketika kita boleh terima gurau orang. Ada ketika kita benda tu simple je. Tapi kita tak boleh terima. Sepatutnya, tu saya cakap tadi, kalau kita terasa hati, patutnya kita sebagai kawan, apalah salahnya? Cakap direct je dengan dia. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, kita menyebabkan kita berdosa. Kita berdosa. Dan kita putuskan silaturahim dah. Kita nak cakap dengan dia, kita tak kawan dengan dia, kita tak nak join kelas lagi dah. Siapa yang rugi sebenarnya? Kita yang rugi. Sebab itulah sikap berterus terang itu pada kebenaran itu dituntut.
Lepas ni apa-apa jangan simpan dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Direct dekat kawan kita. Bukan orang lain pun, kawan kita. Kan? Kawan kita. Betul pula kawan kita ini pula kena berlapang dada bila terima apa yang kawan kita cakap. Janganlah kawan tu beri cerita betul-betul kita jadi beramuk pula. Itu tak boleh sebenarnya. Sebab salah kita hanya orang kita tahu. Betul tak? Kita bila buat salah kita tak tahu pun, tapi orang lain yang tahu kita buat salah. Sebab tu kita tak boleh menuding jari pada orang. Kita kena banyak menuding jari pada diri kita sendiri. Bila orang tegur kita, kita cakap alhamdulillah, terima kasih aku tak perasan pun aku cakap macam tu. Aku tak niat pun, tapi kalau kau terasa hati aku minta maaf sangat. Jadi dia sepatutnya dengan akak ni tadi, dia direct dia dengan akak ni. Direct dia. Katalah kenapalah kau ni gurau ni kan. Kita akak pun geram. Ya Allah, kita kan biasa gurau, tak sangka pula. Mungkin betul lah. Okey, kita ngakulah mungkin agak gurau kita agak kasar. Jadi untuk hidup kita ni, dunia ini jangan dimusnahkan oleh kita punya lidah. Sayang kita punya amal. Kita memang orang perempuan ni rajin buat amal, tapi juga perempuan ni rajin buat dosa. Balance Ustaz. Ustazah balance lah. Ustazah tadi kata Ustazah sikap berterus terang kan. Bagus. Jadi kita tegur secara berhemah mungkin kan. Tapi ada kala tak boleh terima kau hal kau siapa nak tegur aku contoh kan. Bila macam ni bab macam ni Kau siapa? bila kita Kau mana orang Kau siapa? jangan tegur depan tu kata ni. Jangan tegur depan orang. Pertama, kan? Lepas tu kita tegur secara personal. Jika sekiranya dia tidak menerima teguran kita itu, kita doakan dia. Jangan pula kita bila dia macam, bila contohlah kan, orang cakap kat Ustazah gini. Lepas tu saya kata, aduh pula aku tak ada menyentuh kau je benda-benda. Contoh kan, jangan pula kita lawan balik. Tak kau lah, jalan kau. Aku dah cakap kau tak kena, jangan macam tu. Kita lawan dengan baik. Kita lawan dengan baik. Okeylah, aku minta maaf lah kalau aku punya cakap ini terus terang aku ni menyebabkan kau rasa sakit hati. Aku minta maaf. Tapi lepas tu doakan dia, ya Allah lembutkanlah hati sahabat aku ni, ya Allah. Itu dia. Sebab apa? Bila kita panjang-panjangkan, dia akan jadi bertambah tak elok. Dia tak boleh dipanjangkan. Tak ambil lagi. Kena pendek kan. Kita ni mana-mana pun asal ada perempuan yang ramai. Macam kita perempuan ramai, jemaah lah, jemaah surau lah, jemaah alah, kita orang yang mengajar ni pun sama juga. Ada juga. Itulah Ustaz tadi. Kita ni bila Allah bagi kita hati, Allah bagi kita hati, betul? Hati. Allah nak tengok hati yang mana? Hati yang bersih, hati yang ikhlas. Jadi kenapa kita nak rosakkan hati kita ni di hadapan Allah dengan perkara-perkara yang remeh? Remeh sebenarnya. Benda yang kadang-kadang kita ni kan, pasal baju. Kan kita nak buat benda Rasul. Baju nak pakai baju sama kan? Lepas tu bajunya ada 40 orang. Yang tukang cari baju 5 orang. Jadi yang 5 orang ni pernah memikir baju mana yang sesuai. Merah sangat kagak, orang ni tak boleh juga. Orang bunga-bunga mesti tak nak merah. Kalau bila kalau muda sangat tak, marah muda. Apa usah ni baju kan. Jadi kawan ni ambil jalan tengah. Merah sangat tidak, muda sangat pun tak ada. Cantik-cantik je. Tapi ingat, bukan tentu 40 orang ni tadi Boleh sama. tapi kita sebagai ketua, sebagai jemaah, kita jangan lawan ketua kita. Sebab kita dah lantik dia. Kita dah lantik dia sebagai ketua kita. Jadi kita
kena hormat keputusannya. Kak ni dia nak muaskan hati 40 orang bukan senang. Kan? Jadi kita kena hormati dia. Kalau dah ada tu dah okey dah sepakat. Bukan dia pergi seorang-seorang, dia pergi 5 orang. 5 orang dia pergi baju tu. Maknanya kalau 5 orang maknanya dia tu memang untuk 5 orangnya dia. Dapat keputusan itu. Kita terima saja. Jangan banyak mulut. Kadang-kadang depan akak ni terima. Kan? Belakang buka kitab baru. Ingat kita buka kitab baru itu kita lah penyebab yang tersebarnya dosa. Kita cakap dengan orang ni, orang cakap orang ni, orang ni cakap orang ni. Punca kat mana? Kita. Jadi jangan cari jalan untuk buat dosa, cari jalan untuk buat pahala. Alhamdulillah kita dapat baju baru, kan bagus. Free pula tu. Kan? Dapat baju free, dapat baju baru, alhamdulillah. Dapat tudung lagi, dapat selendang lagi kan. Nak cari mana? Kan? Jadi jangan banyak mulut. Bila kita ramai-ramai ni jangan banyak mulut. Sebab bila banyak mulut kita akan hancurkan kita punya kumpulan itu sendiri. Kan? Merhaban pun ya Allah. Biarlah merhaban dia jangan beraban. Kan? Merhabanlah dia elok-elok, cantik-cantik, jangan meraban. Bila meraban nanti segalanya diungkit. Duit tabung lah, apalah, ini lah. Sudahnya dia kata, ketua tu yang banyak makan duit. Dah. Kan? Jadi benda-benda macam ni, benda ni kecil asalnya. Tapi dia boleh membakar dengan marak apinya apabila kita memulakan dan benda tu macam tu habis kita yang musnah. Kan? Sebab memang dalam api neraka, dalam masa Rasulullah SAW diangkat ke langit. Kan? Apa yang Rasulullah nampak? Yang kebanyakan ahli neraka siapa? Sebab tu Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril. Tanya kat malaikat Jibril, ya Jibril, kenapalah umat aku yang bergelar wanita banyak sangat masuk dalam neraka? Lain tak ada jawapan dia. Sebabnya lidah. Tolong jaga lidah kita. Sama-sama kita jaga lidah kita. Kalau masing-masing jaga lidah, insya-Allah benda yang baik dia, benda yang buruk takkan berlaku. Okey, sekadar tunggu masa pun dah lebih dah. Nak ambil anak sekolah lagi, Ustazah pun nak cabut ni ajar dah pun. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan di masa akan datang kita akan sambung lagi pengajian ni. Apa-apa pun kalau kita nakkan benda yang baik, kita kena buat yang terbaik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarrana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.